Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program Sirah Peperangan Rasulullah siri yang ke-61 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Ninda Anis, Kamiza Muhammad Amil, Tuan Nur Rahim Sharif, Nur Razia Mukhtar serta Ija Rahman dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan seperti biasa pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada malam ini kita nak sambung daripada muka surat 118. Masih lagi menceritakan tentang peperangan Khandaq ataupun Parit. Dikenali juga sebagai peperangan Ahzab, iaitu tentera pakatan ataupun tentera bersekutu. Lalu kita telah tiba pada muka surat 118. Pada pagi tadi kita telah lihat bagaimana Nabi SAW mula melancarkan perang Saraf melalui bantuan Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatfani radhiyallahu anhu, dan beliau berjaya memporak-perandakan kesatuan. Pada waktu itu memecah belahkan perpaduan yang ada di antara tentera pakatan yang terdiri daripada Quraisy, orang-orang Yahudi Khaybar serta kabilah-kabilah Ghatfan. Kemudian penulis buku menerangkan kepada kita keadaan di penghujung peristiwa Ahzab. Lalu pada malam terakhir sebelum daripada tentera bersekutu dan juga tentera Ahzab berundur, maka pada waktu itu telah berlaku angin yang kuat. Maka Nabi SAW nak tahu perancangan tentera sekutu bagaimana. Adakah mereka tetap berdegil pada waktu itu untuk mengepung Madinah, ataupun mereka pilih untuk pulang ke Mekah dan juga tempat mereka. Maka untuk itu Nabi SAW perlukan seorang perisik ataupun seorang yang pada waktu itu cukup cerdik untuk dijadikan sebagai perisik untuk dihantar ke kem tentera musuh, iaitu tentera Quraisy. Maka siapakah sahabat yang Nabi pilih? Tidak lain tidak bukan Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Maka kata penulis buku, pada malam terakhir sebelum tentera pakatan berundur, Nabi telah menghantar Huzaifah ibnul Yaman untuk menyiasat tentang perancangan musuh. Lalu Nabi hantar dia sampai ke kem tentera musuh. Cerita ini Huzaifah ibnul Yaman sendiri ceritakan kepada kita. Kata Huzaifah, pada suatu malam yang gelap, dan kita telah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, itu adalah malam yang terakhir sebelum tentera pakatan berundur. Maka pada waktu itu ini adalah malam yang gelap dan pada dalam peperangan Ahzab. Kenapakah gelap?
Kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kerana pada malam itu angin yang kuat, pada waktu malam itu Allah turunkan angin yang kuat sebagai bantuan untuk tentera Islam. Maka tentera Abu Sufyan berada di kawasan bukit, manakala pasukan Yahudi Banu Quraizah berada di bahagian lembah, di bahagian bukit, maksudnya kawasan tinggi Madinah. Kerana tentera Quraisy dan tentera pakatan mereka datang daripada arah Bukit Uhud, daripada arah utara, maka Huzaifah gambarkan itu sebagai tempat yang tinggi. Sementara di arah bertentangan, di arah lembah, dataran rendah adalah orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Kata Huzaifah, lalu kami risaukan keluarga kami kerana angin yang bertiup sangat kencang. Lalu orang-orang munafik pada waktu itu meminta izin kepada Nabi untuk pulang dengan alasan rumah mereka kosong. Baginda pun mengizinkan. Lalu baliklah pada waktu itu semua orang-orang munafik. Namun para sahabat Nabi, mereka tak tinggalkan Nabi SAW. Betapa percayanya mereka, yang mana keluarga mereka Allah akan jaga. Betapa pada waktu itu cintanya mereka kepada baginda Nabi lebih daripada segala-galanya. Maka orang munafik semua pada waktu itu lari. Angin sangat kencang pada malam itu. Maka kata Huzaifah, maka baginda Nabi SAW telah memeriksa barisan tentera dan berkata kepadaku, Nabi panggil Huzaifah, Huzaifah, cuba pergi dekat kemah musuh. Ini adalah satu operasi yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka pada waktu itu Nabi SAW pada waktu itu kata dengan Huzaifah, pergi ke kemah musuh, pergi ke kemah musuh, cuba selidiki keadaan musuh. Adakah mereka, apakah yang Huzaifah kena buat? Dia tak boleh buat apa-apa, tak boleh bunuh orang, tak boleh pada waktu tu buat apa-apa. Dia hanya perlu selidik, adakah musuh buat keputusan nak balik ataupun mereka berdegil untuk tetap mengepung Madinah. Maka kata Huzaifah, maka aku berangkat melihat kemah-kemah musuh berterbangan ditiup angin yang sangat kencang. Lalu musuh lari berundur. Aku maklumkan kepada Nabi dan menceritakan kepada Nabi yang musuh, tentera Ahzab, tentera pakatan telah pilih untuk meninggalkan medan pertempuran. Kita telah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dan tak disebutkan di sini ketika mana Huzaifah Ibn Yaman pada waktu itu telah sampai ke kamp tentera Quraisy, dan pada waktu itu dia nampak Abu Sufyan memberi arahan kepada tentera dia, dan dia hampir-hampir nak mengangkat senjata untuk membunuh Abu Sufyan kerana Abu Sufyan sangat dekat dan hampir dengan dia. Namun pada waktu itu diingat pesanan Nabi, jangan buat apa-apa kecuali hanya ambil tahu adakah musuh pilih untuk berundur ataupun musuh pilih untuk kekal di kawasan ini. Dan pada waktu itu Abu Sufyan dia perasan seolah-olah ada spy, ada perisik Nabi di kalangan mereka. Maka dia cepat-cepat berkata, cepat tangkap tangan orang di sebelah kamu. Dan pada waktu itu tanya, siapakah dia? Maka Huzaifah Ibn Yaman pada waktu itu berada dalam situasi mungkin kena tangkap. Namun Nabi pilih Huzaifah Ibn Yaman ada sebabnya. Seorang yang cerdik, seorang yang tenang, seorang yang pada waktu itu pandai untuk meletakkan dirinya pada situasi-situasi yang tertentu. Maka apa yang Huzaifah Ibn Yaman buat, kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Dia yang mula-mula cepat tangkap tangan orang sebelah dia, dan dia yang mula-mula tanya sehingga orang tu tak ada peluang nak tanya dia. Maka dia kata, kau ni siapa? Orang tu kata, kau tak kenal aku daripada kabilah fulan dan fulan. Kau bukan spy Muhammad? Orang tu kata, bukan. Lalu bertubi-tubi dia tanya kepada orang tersebut sehingga orang tersebut tak sempat bertanya kepada Huzaifah, siapakah beliau? Lalu daripada sini kita nampak cerdiknya Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dahsyatnya cara dia berfikir dan bagaimana ketika mana ada situasi dengan tenang dia berjaya melepaskan diri daripada dicurigai, maka tidak berjaya ditangkap Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu. Kata penulis buku, ketika mana selesai peperangan Ahzab ataupun Khandaq,
Nabi pada waktu itu berjanji dengan para sahabat, selepas daripada ini kita takkan benarkan musuh datang menyerang Madinah. Tak ada suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah tak ada suara? Cuba tengok, tak ada suara ke? Ada yang kata tak ada suara. Adakah suara saya jelas? Sebab di awal tadi saya cek ada suara. Adakah tak ada suara? Yang di Telegram saya pasti okey. Jelas. Lalu semua kata jelas. Lalu jelas. Ada suara jelas. Terima kasih yang memberi maklum balas. Mungkin masalah mungkin daripada sudut lain, mungkin daripada sebahagian tempat dan sebagainya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Lalu ketika mana selesainya peperangan Khandaq, di mana tentera pakatan mengundurkan diri apabila mereka dah mengepung Madinah hampir sebulan, dan datang pada satu malam angin yang kuat menerbangkan kemah-kemah mereka, menjadikan tali-tali ikatan binatang mereka terputus. Maka pada waktu itu Nabi berjanji dengan para sahabat. Apakah janji Nabi? Kata penulis buku, tiada lagi musuh yang menyerang. Kata penulis buku, kejayaan menangkis serangan tentera pakatan ataupun tentera bersekutu menunjukkan bahawa kaum muslimin berada dalam situasi yang amat kukuh. Maka mereka tidak lagi boleh digugat oleh mana-mana kekuatan musuh. Bahkan tak ada lagi bangsa Arab yang berani dan sanggup untuk menghimpunkan satu pasukan yang lebih ramai daripada apa yang ada pada Ahzab. Maka pada waktu itu, satu, musuh tak lagi boleh menyerang. Dan kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Nabi tidak lagi membenarkan musuh menyerang. Sebab Nabi lihat situasi yang dialami oleh kanak-kanak dan wanita yang pada waktu itu berada dalam kerisauan. Para sahabat yang pada waktu itu risaukan keluarga mereka kerana Madinah kosong daripada sebarang tentera. Maka maksud daripada tiada lagi musuh menyerang, yang pertama pada waktu itu selepas daripada Khandaq kita belajar, apabila ada musuh yang nak menyerang Madinah, Nabi akan serang mereka di tempat mereka. Bukan lagi Nabi benarkan untuk mereka maju ke Madinah. Yang kedua, maksud daripada tak ada lagi musuh yang menyerang, sebab ini adalah tentera gabungan, tentera pakatan daripada pelbagai kabilah yang berbeza. Dan ini dikira sangat ramai, 10,000. Lalu selepas daripada itu, tak ada lagi pakatan yang lebih besar yang mampu orang Arab himpunkan. Lalu mereka tak lagi berani pada waktu itu untuk mengganggu Nabi SAW di Madinah. Kata penulis buku, sebaik berjaya mengusir tentera musyrikin, Nabi bersabda, bermula pada hari ini, kita yang akan menyerang mereka di tempat mereka. Maksudnya kalaulah Nabi dapat maklumat ada musuh yang nak menyerang Madinah, kita akan serang mereka. Dan kita tidak akan lagi diserang. Itu janji Nabi pada para sahabat. Maka untuk itu, sebab itu kita nampak Nabi telah menambah baik hubungan dengan kabilah-kabilah yang boleh menyalurkan maklumat kepada Nabi, perisik-perisik yang Nabi SAW pada waktu itu susun dan atur, supaya bila ada je musuh nak menyerang, Nabi dah tak nak musuh datang ke Madinah. Kesian kepada wanita dan kanak-kanak yang berada dalam kerisauan, tentera Islam yang risaukan keluarga mereka di Madinah. Maka pada waktu itu Nabi ubah strategi. Tidak ada lagi strategi bertahan di Madinah, tapi bila ada musuh nak menyerang, kita yang akan serang mereka. Sebab itu sabda Nabi, kita yang akan bergerak menuju ke mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selepas daripada peperangan Ahzab, antara perkara yang Rasulullah mengambil berat untuk buat adalah menuntut balas di atas pembelotan dan pengkhianatan pada saat yang sangat-sangat getih oleh orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Sebab itu kata penulis buku, Rasulullah memerangi pembelot, pengkhianat. Sebab mereka mengkhianat pada saat yang sangat getih.
dan pada waktu itu mereka dah mula menghantar perisik untuk masuk ke Madinah, nak cek ada ke tidak tentera dalam Madinah. Namun makcik Nabi Safiyah binti Abdul Muttalib dengan berani telah menamatkan riwayat perisik Yahudi tersebut. Kata penulis buku, biarpun Abu Sufyan dan tenteranya sudah semakin jauh meninggalkan Madinah dengan kekalahan, namun tugas Nabi dan para sahabat belum lagi selesai. Kini tiba masa untuk memerangi pembelot-pembelot yang telah menjadi musuh dalam selimut yang terdiri daripada orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Maka sebab itu lepas daripada sebulan berada di markas Bukit Sela, Nabi dan para sahabat melanjutkan peperangan pada waktu itu ke perkampungan Yahudi Banu Quraizah yang kita akan baca kemudian. Kemudian penulis buku membawakan kepada kita berkenaan tentang ukuran parit, dan ada perselisihan pendapat di antara para ulama sirah dan juga para muhaqqiqin, para pengkaji sirah. Namun sebelum daripada itu, kita baca dulu tulisan dalam bulatan merah yang ada pada muka surat 119, di mana penulis buku nak kita faham terlebih dahulu bahawa sebenarnya menggali parit di Madinah adalah cabaran yang sangat besar. Kenapa? Madinah secara semula jadi sebenarnya pada waktu itu adalah tanah berbatu dan berbukit. Dan kenapa Nabi tak menggali parit di 4 penjuru? Kerana semula jadinya Madinah ada bukit-bukit yang musuh susah nak masuk melalui situ, dan pada waktu itu ada tanaman-tanaman pokok yang banyak yang musuh susah nak masuk melalui situ. Lalu sebab itu kita nampak parit yang Nabi gali bukanlah dekat 4 penjuru Madinah, namun pada waktu itu pada bahagian daripada arah Uhud, daripada arah utara Madinah sahaja. Kata penulis buku, selepas difikirkan lokasi mana yang akan mula diserang, maka Nabi dan para sahabat bersependapat bahawa bahagian utara, bahagian daripada arah Bukit Uhud adalah lokasi yang paling terdedah kepada serangan luar. Manakala bahagian timur, bahagian kanan, bahagian barat, bahagian kiri, bahagian selatan pada waktu itu semula jadi terkepung dengan bukit-bukit dan pokok-pokok yang menjadi benteng semula jadi. Lalu susah musuh nak bawa tentera dia, kelengkapan dia melalui kawasan-kawasan tersebut. Maka tentera Islam daripada Muhajirin mula menggali parit daripada tempat yang dikenali sebagai Rati', iaitu bukit yang terletak di jalan Abu Bakar As-Siddiq pada zaman ini. Lalu orang Muhajirin kena gali daripada Rati' sampailah ke Bukit Zubab yang sekarang ini telah dibina Masjid Ar-Rayah. Masjid Ar-Rayah. Sementara tentera Islam daripada kalangan Ansar ditugaskan untuk menggali parit daripada Bukit Zubab sehinggalah ke Bukit Bani Ubaid. Namun yang menjadi pertanyaan setiap daripada kita, berapa besarkah lebar kedalaman parit tersebut? Maka di sini dibawakan 3 pendapat. Pendapat Syekh Syangqiti rahimahullah. Maka kebanyakan para ulama seperti mana pendapat Ibnu Hajar sepakat mengatakan bahawa parit itu lebih kurang 2.7 km. Antara 2 ke 2.7 km. Lalu sebab itu kita nampak Syekh Syangqiti punya pendapat 2.7, Al-Wakil punya pendapat 2, kemudian Syekh Muhammad Bashamil punya pendapat 2.3 km. Namun dalam dan lebarnya pada waktu itu ada beza. Sebab dalam sirah ditulis pada waktu itu dengan hasta, dan pada ketika mana nak ditukarkan kepada meter, maka ada perbezaan pendapat. Syekh Syangqiti punya pendapat parit itu sangat lebar. Lebarnya adalah 18.3 meter dan kedalamannya adalah 9.1 meter. Syekh Wakil rahimahullah punya pandangan adalah 5 meter lebar dan 3 meter dalam. Namun ini pandangan yang kurang pada waktu itu diberi perhatian kerana ianya adalah sangat kecil parit tersebut, dengan mudah tentera berkuda boleh menyeberangi daripada kalangan Quraisy. Begitu juga pandangan Muhammad Bashamil, 4.1 meter lebar dan 3.2 meter dalam.
Lalu selalunya dipilih pendapat Syekh Syangkiti rahimahullah, sehingga tentera berkuda Quraisy pada waktu itu tak mampu untuk menyeberanginya. InsyaAllah pada siri yang berikut kita akan cerita tentang peperangan Yahudi Banu Quraizah pula. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok dan kita sambung daripada peperangan Yahudi Banu Quraizah pada muka surat 120 insya-Allah. Terima kasih semua.